Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana geng puaka baru jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada geng puaka yang setia daripada permulaan Zaf Channel sekecil-kecil semut. Sekarang ni Alhamdulillah dah macam semut yang obesity sikit lah, dah gemuk sikit. Di atas sokongan, dorongan, kata-kata semangat, kata-kata makian, doa korang, Alhamdulillah finally kita telah mencapai 20,000 subscriber. Alhamdulillah, syukur di atas rezeki yang Allah berikan dan semoga kita semua dilindungi, dirahmati dan diberkati dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa sokongan geng puaka, tidak mungkin Zaf Channel akan sampai ke tahap ini. Betul tak? Betul. So dengan itu tak nak lengah masa, kita nak teruskan hiburan kesenaman level pisang pada malam ni dalam malam puaka guys. Thank you so much. I love you baby, I love you baby, I love you baby. Lagu reka ni. Pulau Kapas, Pulau Redang, kita lalu ikut marang. Jangan lupa Kuala Barang, Kayu Comel. Zaman berzaman, Kayu Comel. Zaman berzaman, na ganu kita. Yeah. Na ganu kita. Itulah petikan lagu yang aku ambil, yang dinyanyikan oleh kumpulan Iklim bertajuk Blues Terengganu kita. Jadi dah halang-halang aku nyanyi lagu tu, dah ada sebut dah nama negeri. Tak lain tak bukan, kita teruskan siri Jelajah Puaka Satu Malaysia. Dan pada malam ni, kita sudah pun berada di salah satu negeri yang begitu banyak hidupan. Salah satu hidupannya adalah penyu. Alah, comelnya penyu kan. Tak lain tak bukan, kita berada di Terengganu guys. Dan macam negeri-negeri lain juga, Terengganu turut menghidangkan pelbagai jenis hidangan yang korang boleh rasai apabila korang pergi ke negeri Terengganu. Salah satunya adalah nasi dagang bersama ikan tongkol. Kalau Zaf pergi Terengganu, Zaf takkan lepas kan untuk mencari hidangan nasi dagang yang terbaik. Salah satunya adalah nasi dagang atas tol. Tak tahulah, bagi orang warga Terengganu sendiri, ada ke yang lagi sedap? Tinggalkan komen dekat bawah. Selain daripada nasi dagang, bermacam-macam hidangan lah. Ada nasi kerabu daging bakar pun ada, ketupat pulut sotong pun ada, laksam pun ada. Dan sebelum korang pulang tu, korang tapau lah kopok getek deh, ataupun kopok leko. Kopok leko tu makan petang-petang dengan teh o panas bersama ahli keluarga korang. Lama. Lagi perfect kalau ada penyu pula kat sebelah. Memang padu babe. So tak nak dengan masa, halang-halang kita berada di Terengganu, aku akan kongsikan dengan korang 3 pengalaman serap daripada 3 individu yang berbeza yang terjadi dalam satu negeri yang sama. Dan kita nak mulakan dengan kisah yang pertama, kiriman daripada Nurin. Nurin kata kan, dia bersama kawan-kawan dia ingin pergi daripada Kuala Lumpur ke Dungon yang terletak dekat negeri Terengganu ni untuk menghadiri majlis perkahwinan kawan baik diorang yang bernama Fakrul. Dan majlis perkahwinan Fakrul ni akan berlangsung pada hujung tahun. Jadi bila hujung tahun ni, dekat area Pantai Timur cukup terkenal dengan musim hujan. Sepanjang hari hujan daripada siang membawa ke malam. So Nurin bersama 3 orang lagi kawan dia yang bernama Intan, Akmal dan juga Khair. Jadi apabila Khair ni je seorang lelaki, memang dia lah yang kena bawa kereta. Yang lagi 3 orang perempuan ni dekat KL cakap nak teman. Kita dah tahu sangat dah kalau perjalanan jauh ni, kalau geng-geng puaka semua, bini korang ke, adik-beradik korang yang perempuan ke,
Kalau diorang cakap sepanjang perjalanan tu diorang akan teman, korang reda je lah. Korang boleh anggap itu tipu sunat lah. Memang penipu betul. Sebab belum masuk daerah Pahang lagi, Nurin, Intan dan juga Akmal ni dah lena dah berdengkur dalam kereta. So Khair ni terpaksa lah menghiburkan hati dia sendiri daripada dia tertidur. Sebab mata dia pun dah berat dah. Kejap dia pasang radio, dia nak isap rokok, tak lepas pula sebab dekat luar cuaca tengah renyai ni. So dia bawa. Bila sampai je dekat Kuantan, Khair ni pun bagi tahulah 3 orang kawan dia ni. Dia kejut kawan-kawan dia. Dia cakap, kita berhenti dekat Kuantan kejap boleh tak? Aku dah ngantuk lah. At least kita lepak dulu. Lagipun hujan makin lama makin lebat ni. So mereka pun singgah lah di salah satu R&R yang ada dekat area Kuantan tu untuk perkena kopi panas. Dan waktu tengah lepak-lepak dekat R&R, Nurin ni pun menghubungi Fakrul untuk dia bertanya kan, homestay dah book ke belum? Lepas tu ahli keluarga Fakrul yang lain dah sampai ke? Sebab ahli keluarga Fakrul pun datang daripada KL nak pergi ke Terengganu. So bila Nurin tanya Fakrul macam tu, Fakrul kata kan keluarga dia baru nak bergerak daripada KL. Kemungkinan korang akan sampai dulu. Pasal homestay, tak payah risau. Aku dah book homestay dah dekat area Dungon ni. Aku dapat homestay yang besar. Sebab yang akan tinggal kat homestay tu bukan sahaja Nurin bersama kawan-kawan dia. Keluarga Fakrul pun akan tinggal dekat homestay yang sama. Dan keluarga Fakrul ni memang ramai gila. Daripada KL je 7 biji kereta konvoi. Yelah kan. Fakrul ni kiranya anak pertama yang berkahwin dalam keluarga dia. So memang meriah lah. Jadi apabila dah macam tu, Nurin pun dah call si Fakrul ni. Dia rasa lega lah sikit apabila Fakrul ni dah tempah homestay. Sebab diorang paling risau hujung-hujung tahun ni ramai yang adakan majlis perkahwinan. Lepas tu ramai juga yang nak pergi bercuti. Kan kalau tak dapat homestay, dekat mana yang diorang nak tinggal? Jadi bila dah rehat-rehat, tak lengah masa, disebabkan jam pun dah menunjukkan pukul 4 petang, diorang pun tak nak lambat sangat sampai dekat area Dungon tu. Lalu mereka pun bergerak lah daripada Kuantan terus je menuju ke Terengganu. Dan sepanjang perjalanan tu memang hujan tak henti-henti. Tetapi guys, sebaik saja mereka sampai di homestay yang telah ditempah oleh Fakrul, mereka semua tak sangka dekat homestay itulah pengalaman yang cukup menakutkan bakal dialami oleh Nurin dan juga kawan-kawan dia guys. Semasa mereka sampai di homestay yang terletak dekat area Dungon, jam telah menunjukkan pukul 7 lebih. Kehadiran mereka disambut oleh Fakrul dengan satu senyuman yang lebar. Kali terakhir mereka berkumpul beramai-ramai macam tu semasa zaman belajar dekat universiti tu. Jadi lepas habis zaman belajar, masing-masing dah ada kejaya masing-masing. Inilah kali pertama selepas beberapa tahun dah tak jumpa. So korang boleh bayanglah betapa gembira Nurin dan juga 3 orang lagi kawan dia ni apabila ternampak Fakrul. Sedar-sedar je Fakrul ni dah nak kahwin dah. Khair ni lah yang paling excited. Sebab dia waktu zaman belajar tu, dia paling rapat dengan Fakrul ni. So Khair katakan apabila dia jumpa je si Fakrul ni, aku tak sangka lah kau kahwin dulu Fakrul. Sejak zaman belajar, aku ingat aku yang akan kahwin dulu. Sebab yelah, engkau daripada dulu aku tak pernah tahu kau ada girlfriend. Sedar-sedar je, alhamdulillah kawan baik aku ni dah nak berkahwin dah. Lalu Fakrul pun cakap lah kat Khair, alhamdulillah, ajal maut jodoh pertemuan semua di tangan Allah. Dah jodoh aku sampai dulu. Kau jangan risaulah Khair, tak lama lagi engkau mesti kahwin punya. Aku pun dengar Nurin tu suka engkau. Bila Fakrul cakap macam tu, Nurin pipi dia terus merah tau. Dia dah malu-malu dah. Sebab Nurin ni sebenarnya dalam hati dia pun, dia memendam rasa. Dia pun suka juga kat Khair ni. Bukan Nurin je. Intan dan juga Akmal pun ada juga perasaan terhadap Khair. Sebab Khair ni handsome. Fakrul ni tak ada rupa. Sebab itulah dia terkejut bila Fakrul kahwin dulu. So bila diorang dah berborak kat depan tu, hujan renyai lagi, Fakrul pun ajaklah diorang masuk ke dalam homestay. So Khair pun pergi kat belakang kereta, dia angkat semua beg. Nurin bersama 2 orang lagi kawan dia ni meluru je terus masuk. So Khair ni dah memang bengkak lah. Aku juga yang nak kena angkat semua beg ni dengan hujan-hujan lagi. So bila dia masuk je ke dalam rumah tu, dah rehat-rehat, Khair ni terus je tanyakan si Fakrul ni, tandas dekat mana ha? Aku nak pergi tandas lah. Pada awalnya Fakrul ingatkan Khair ni sakit perut, nak pergi membuang lah kot. Tapi Khair katakan sempat lagi ni nak solat maghrib.
Alhamdulillah, dah lah handsome. Beriman pula tu. So Fakrul pun cakap lah dekat Khair, kalau kau nak pergi tandas, dekat dapur pun ada, dekat dalam bilik utama pun ada. Engkau pilih lah. Jadi Khair ni pun pergilah dekat area dapur tu. Dia lari pergi ke area dapur. Sementara Nurin bersama Fakrul ni tengah berborak-borak lah dekat ruang tamu. Borak punya borak. Dalam 10 minit macam tu, diorang dikejutkan dengan satu jeritan. Bila mereka terdengar suara jeritan daripada Khair ni, masing-masing dah gelabah lah. Fakrul ni terus dia meluru nak tengok apa yang terjadi dekat Khair. Apa yang tiba-tiba menjerit. Bila sampai je dekat bilik air, lampu bilik air tu dah terpadam. So Fakrul ni tanyalah Khair, apa hal ni? Apa yang jadi yang kau menjerit? Khair kata kan, waktu dia tengah ambil wuduk, tiba-tiba ni lampu kat atas ni dah terbakar lah bro. Aku terkejut sebenarnya. Lepas tu bila Nurin dengar macam tu, Nurin terus cakap, engkau ni penakut betul lah. Muka je handsome. So bila dengar Nurin cakap macam tu, Khair ni pun teruslah marah Nurin balik. Engkau ni apa hal? Masa bila aku takut? Aku terkejut je lah. Tiba-tiba lampu ni padam. Dah lah, aku nak pergi ambil wuduk. Korang keluar lah. Dan sebaik saja Khair ni dah selesai menunaikan solat maghrib, mereka pun berkumpul lah dekat area ruang tamu. Dan mereka pun bertanya lah bermacam-macam soalan. Bertanya khabar, bertanya pasal pekerjaan. Lepas tu macam mana Fakrul boleh kenal dengan bakal isteri dia. Tengah borak, daripada pukul 9 membawa ke pukul 10. So Intan ni tanyalah Fakrul, weh korang, aku lapar lah. Jomlah kita lepak kedai makan. Kita lepak kat homestay ni pun bukan ada makanan. Dah lah aku daripada siang tadi tak makan. Nurin dan juga Akmal pun setuju. Diorang pun dah lapar dah. Perut dah berkeroncong dah. Tapi Fakrul ni kata kan, korang relax lah dulu. Jangan makan dulu. Mak aku dah nak sampai dah. Aku baru je kontak dia. Lagi sejam je. Korang tahan lah kejap. Mak aku dah bawa bekal, nasi hujan panas. Sayanglah, kejapkan kalau korang dah kenyang. Kesian mak aku, siapa yang nak masak? Engkau pun tahu kan mak aku masak macam mana. Korang pernah rasa kan? Bila Fakrul dah cakap macam tu, apalah pilihan yang diorang ada. Terpaksalah menahan perut yang lapar tu. Walaupun perut dah macam-macam bunyi dah. Tunggu. Fakrul cakap lagi sejam. Last, semua ahli keluarga ni sampai dekat homestay tu dah nak dekat pukul 12 malam dah. Bila diorang dengar je yang ahli keluarga Fakrul ni dah sampai, Intan yang terlebih dahulu terus melompat daripada sofa. Dia dah tersenyum dah. Bukannya sebab tak sabar nak jumpa ahli keluarga si Fakrul. Dalam kepala si Intan ni, dia dah terbayang-bayang dah. Nasi hujan panas, perkena dengan ayam masak merah, daging masak hitam. Lepas tu ada acar pula. Sedapnya lah. Sebab dia dah memang lapar gila. Masuk je, Intan ni dengan muka tak tahu malu, terus je tegur mak si Fakrul ni. Anti, anak anti cakap anti ada bawa bekal kan? Nasi panas hujan berlaut apa semua tu je. Anti, kita orang lapar. Fakrul tak kasih kita orang makan pun. Boleh tak kita orang nak makan masakan anti? Bila Fakrul terdengar yang Intan ni cakap macam tu dekat mak dia, Fakrul ni dah tergelak dah. Dia siap cakap dekat Intan lagi, engkau ni tak ubah-ubah perangai tau. Daripada zaman belajar, tak tahu malu. Lepas tu kalau bab makan, tak reti nak sabar-sabar. So diorang pun bergelak ketawa lah tengok gelagat si Intan yang tak tahu malu ni. Jadi mak Fakrul pun menghidangkan nasi hujan panas untuk Intan dan juga kawan-kawan dia yang lain ni makan. Dan selepas dah makan, lepas dah berborak, pukul 1:30, masing-masing pun mula melelapkan mata. Sebab esok pagi, majlis akad nikah si Fakrul ni akan berlangsung seawal pukul 9 pagi. So masing-masing kena cukup rehat. Dan pada malam tu, semasa semua orang sedang lena dibuai mimpi, dalam pukul 3 suku pagi, Nurin ni terjaga. Disebabkan daripada tadi dia rasa perut dia memulas je. Kemungkinan sebab makan lambat, perut dah masuk angin punya pasal. Dia tak lengah masa, dia terus je lari ke tandas yang terletak dekat bilik utama. Masuk tandas kat bilik utama je, dia pun dah pandang dah. Mana gayung? Dekat tandas tu tak ada gayung pula. Benda dah nak sampai platform dah ni. Dah nak terkeluar dah. Jadi bila Nurin ni cari kat dalam tandas tu tak ada gayung, nak tak nak, dia terpaksalah pergi tandas yang terletak dekat area dapur. So Nurin ni pun tak lengah masa, dia terus lari, pergi ke tandas dan dia pun melepaskan hajat dia. Tengah Nurin ni buang air, tiba-tiba pintu tandas dia diketuk.
Pada awalnya bila Nurin dengar ada orang ketuk pintu, dia sakit hati ya. Dah tahu ada orang kat dalam yang kau pergi ketuk pintu, apa hal? So Nurin ni pun buat tak layan je. Tapi ketukan ni makin lama makin kuat. Bila bunyi ketukan tu makin kuat, Nurin pun mula bersuara. Boleh tunggu kejap tak? Ada orang kat dalam ni. Dan alangkah terkejutnya Nurin apabila ada suara perempuan yang balas balik apa yang dia cakap. Nurin, boleh cepat sikit tak Nurin? Pakcik nak masuk ni. Nurin, boleh cepat sikit tak? Nurin bila terdengar suara tu, dalam hati dia dah tahu dah. Ini Mak Fakrul ni. Kacau betul lah aku nak buang air. Time ni lah yang kau nak buang air juga. Kenapa Mak Fakrul tak nak guna tandas yang ada kat bilik utama? Nak juga guna tandas yang ada kat dapur. So Nurin pun cepat-cepat buang air dan bila dia buka pintu, dia nampak ada satu susuk tubuh makcik yang tengah duduk dekat area dapur tu. Jadi Nurin pun cakap lah dekat makcik tu. Aunty, sorry aunty, Nurin sakit perut. Tapi makcik ni tak layan pun Nurin. Makcik ni terus bangun dan berlari terus masuk dalam bilik air. Jadi bila Nurin nampak macam tu, dia pun rasa, amboi, Mak Fakrul ni mesti kes memulas kat perut dia ni. Ini mesti kes dah last minute. Itu yang ketuk macam nak pecah pintu aku. So dia tak fikir apa lagi. Dan Nurin ni tidur kat bilik utama. Untuk dia masuk ke bilik utama, dia kena lalu di ruang tamu. Dan waktu dia berjalan kat ruang tamu tu, betapa terkejutnya Nurin dekat ruang tamu tu. Langkah dia terhenti sebab dia nampak Mak Fakrul sedang lena tidur dekat area ruang tamu. Ahli keluarga si Fakrul yang lain pun tidur je, senyap je. So pada masa ni, Nurin dah mula fikir dah, kalau Mak Fakrul tidur, siapa makcik yang pergi ke tandas? Dengan perasaan takut tetapi ada juga bercampur perasaan ingin tahu, Nurin ni pun patah balik secara perlahan menuju ke area tandas yang ada dekat ruang dapur. Dan alangkah terkejutnya Nurin apabila dia dapati lampu tandas dah terpadam dan tak ada orang pun dekat dalam tandas pada masa tu. Jadi bila Nurin nampak tak ada siapa kat dalam tandas, pada masa ni sel-sel otak dia dah mula berhubung dah. Siapa makcik tadi? Ahli keluarga Fakrul ke? Tetapi kalau ahli keluarga Fakrul, ke mana pula makcik tu pergi? So Nurin pun tak nak fikir banyak sebab jam pun dah pukul 3 lebih pagi. Dia terus berlari masuk ke bilik utama dan dia pun tidur. Keesokan paginya diorang pergilah majlis akad nikah dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan keesokan harinya lagi barulah majlis bersanding. Pun alhamdulillah berjalan dengan lancar juga. Selepas 4 hari diorang menginap dekat homestay tu, hari yang keempat sewaktu dalam perjalanan pulang balik ke Kuala Lumpur, disebabkan perjalanan tu masih jauh, Nurin pun berkongsilah pengalaman seram yang dia alami. Pukul 3 pagi dia pergi tandas, lepas tu ada makcik ketuk pintu, dia ingatkan Mak Fakrul. Tapi makcik ni tiba-tiba hilang macam tu. Dan tak pernah pun disangka oleh Nurin, rupa-rupanya bukan dia seorang je yang terkena gangguan. Khair dan juga Intan pun turut menceritakan pengalaman diorang sepanjang diorang menginap dekat homestay tu. Dan di antara mereka berempat, Akmal seorang je yang tak mengalami apa-apa gangguan. Jadi bila dah macam tu, Nurin ni pun suruhlah Khair dan juga Intan ni kongsi apa pengalaman seram yang kau kena dekat homestay tu. Dan Khair katakan, pada hari pertama kita sampai, kan aku terus tanya Fakrul dekat mana tandas. Sebab masa tu aku nak pergi ambil wudu. Dan tak lama lepas tu korang dengar aku menjerit kan. Bila korang datang je kat tandas, aku cakap yang lampu ni terbakar. Aku terkejut sebab itulah aku menjerit. Tetapi Khair katakan aku menjerit bukannya sebab lampu tu terpadam. Lampu tu terpadam aku okey lagi. Waktu tengah ambil wudu, tiba-tiba lampu tu padam. Suasana dalam tandas tu terus gelap tau. Dan kau tahulah tandas yang dekat dapur tu dah lah luas. Daripada singki nak pergi ke pintu, kau kena berjalan beberapa tapak. Jadi bila lampu tu dah terpadam, waktu aku nak buka pintu tandas, tengah aku meraba-raba tu, tiba-tiba aku terpegang satu tangan yang aku tak tahu tangan siapa. Tangan tu rasa dia sejuk gila. Sebab itulah aku menjerit. So bila Nurin, Akmal dan juga Intan dengar pengalaman yang dialami oleh Khair dalam kereta tu, diorang pun rasa meremang gila. Barulah diorang tahu yang Khair menjerit
bukanlah disebabkan lampu tandas yang dah terbakar, tetapi kain ni dah terpegang satu tangan waktu dekat dalam tandas. Tak tahulah tangan siapa, sebab bila kain buka pintu je, dia tengok ke arah tandas, tak ada siapa pun dekat dalam tandas. So itu pengalaman seram yang dialami oleh Kai. Lepas Kai dah cerita, sekarang ni giliran Intan lah pula. Intan katakan sepanjang kita tinggal kat homestay tu, tak ada pun perkara yang menyeramkan. Tapi aku ingat lagi, malam kedua, aku bangun pukul 2:30 pagi sebab aku sakit perut. Waktu aku pergi ke tandas, tengah aku buang-buang air, tiba-tiba hidung aku terbau satu aroma yang sungguh sedap. Dan kau tahulah, aku memang suka makan. Aku terus dah terbayang, ini bau Maggi kari ni. Lepas aku buang air je, aku buka pintu tandas, aku pergi ke arah dapur, aku nampaklah Fakrul ni tengah masak Maggi. So disebabkan aku dah terbau Maggi kari, aku plan nak berkongsi lah, aku nak minta lah sikit Maggi kari kat Fakrul. Weh Fakrul, kau masak Maggi Aku lapar tu. Boleh tak aku nak sikit? Tapi yang aku peliknya, Fakrul ni dia tak pusing pun ke arah aku tau. Dia senyap je, dia masak je. So bila macam tu, aku duduk lah kursi kat dapur tu, aku tunggulah Mamat ni habis masak kan. Perut aku dah lapar dah ni. Yalah, lepas dah buang air pula, kena Maggi kari pukul 2 pagi, memang layan lah. Tengah aku tunggu-tunggu, daripada 15 minit, aku tengok si Fakrul ni tak habis-habis lagi masak Maggi. Lepas tu setengah jam, aku macam apa yang lama sangat kau masak Maggi kari tu? Tiba-tiba, ya Allah, jantung aku macam nak gugur weh. Sebab Mak Fakrul ni daripada belakang tepuk bahu aku. Lepas tu bila aku pusing, Aunty, Mak dia cakap lah kat aku, Intan, buat apa kat dapur ni? Intan nak makan je. Jadi aku cakap lah kat Mak Fakrul, tak adalah Aunty, saya pergi tandas tadi. Kebetulan pula bila saya keluar tandas, Fakrul tengah masak Maggi kari. Itu yang saya rasa nak sikit. Korang nak tahu tak apa Mak dia cakap lepas tu? Mak dia cakap, apa yang Intan merepek ni? Kan Fakrul tidur kat depan tu. Masa bila pula Fakrul masak Maggi? So aku palinglah ke muka aku nak tengok si Fakrul yang tengah masak Maggi ni. Bila aku paling je ke arah dapur, tak ada pun weh. Aku tak nampak pun Fakrul. Periuk yang dia tengah masak dekat atas api tu pun tak ada pun. Dapur tu kosong je. Bila aku dah ternampak area dapur tu kosong, aku palinglah balik muka aku nak menghadap mak si Fakrul ni. Korang nak tahu, mak dia pun tak ada. Mak dia tiba-tiba hilang. Pada masa tu, aku seorang je dekat dapur. Dengan perasaan takut, aku pun pergilah daripada area dapur tu. Aku berjalanlah ke area ruang tamu. Dan yang lagi buat aku takut, yang lagi buat aku rasa nak terkencing pada masa tu, aku nampak Fakrul dengan mak dia lena je tidur. Tak bangun pun. Mak si Fakrul tu siap berdengkur, kau tahu tak? So persoalan aku sekarang ni, kalau bukan Fakrul yang masak Maggi, siapa yang masak Maggi pagi tu? Dan kalau bukan mak Fakrul yang tegur aku, siapa yang tegur aku? Kemungkinan jelmaan. Macam movie Indonesia kan? Kejap zoom sini, zoom sana, zoom sini. Itu pun 30 minit. Lepas tu tiba-tiba, alamak, bersambung. Pisyang mat. So itulah kisah pertama, pengalaman seram yang dialami oleh Nurin dan juga kawan-kawan dia sepanjang mereka tinggal di homestay yang terletak dekat area Dungun. So tak nak dengan masa, kita teruskan. Dan kisah yang kedua, pengalaman seram yang dialami oleh satu keluarga semasa mereka singgah untuk menunaikan solat di Masjid Pakar, guys. Pakar ke Pakar? Korang panggil apa? Sebab dia tulis P-A-K-A. Pakar. 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 Dah. Kisah yang kedua ni berlaku pada Hari Raya Aidilfitri, minggu yang kedua. Keluarga Encik Batia yang berasal daripada Melaka ingin pulang ke kampung yang terletak dekat Kuala Terengganu. Seramai 7 orang, termasuk anak-anak Encik Batia dan juga atuk dan nenek pun nak ikut sekali pulang ke kampung. Yelah, dah nama pun hari raya kan. Jadi keluarga Encik Bakhtia pun bergerak daripada Melaka menuju ke Kuala Terengganu. Sepanjang perjalanan, mereka semua bergelak ketawa sambil menyanyikan lagu hari raya. Semua dah tak sabar dah untuk menikmati lemang, ketupat, rendang dan pulut yang dah disediakan dekat kampung.
Encik Baktia sambil bawa kereta, dia pun nyanyilah lagu raya. Perjalanan jauh tak ku rasa, kena hatiku melonjak sama. Sedang Encik Baktia menendangkan lagu hari raya, tiba-tiba hati dia yang girang dikacau oleh sang isteri. Isteri yang duduk kat sebelah ni tiba-tiba tegur Encik Baktia, "Abang, nanti kalau jumpa R&R ke tempat yang boleh berhenti mana-mana, abang berhenti kejap bang. Diana ni dah menangis dah daripada tadi." Diana merupakan anak Encik Baktia yang paling kecil, berusia 8 tahun. Dah menangis-nangis, nak susu, nak susu, nak susu. Lalu Encik Baktia pun katakan kepada isteri dia, "Tak payah singgah R&R. Tak salah abang, depan tu ada masjid. Lagipun kita tak tunaikan solat lagi ni. Kita singgah je masjid tu, senang. Bawa boleh buat susu, lepas tu yang lain-lain boleh solat." So isteri Encik Baktia pun bersetuju. Tengah drive, akhirnya diorang pun sampailah di sebuah masjid yang terletak dekat daerah Pakar guys, ataupun lebih dikenali sebagai Masjid Pakar. So diorang pun berhenti kat Masjid Pakar tu. Pakar ke Pakar, suka hati korang lah. Diorang berhenti kat masjid tu. Pada masa ni jam dah menunjukkan pukul 10 malam. Perkarangan masjid, dalam masjid semua tak ada lampu. Hanya bertemankan lampu jalan dan juga lampu yang keluar daripada atas bumbung sikit tau. Atas bumbung masjid tu ada lampu sikit. Tapi dalam masjid gelap je. So waktu diorang berhenti kat situ, Encik Baktia pun keluar daripada kereta. Dia pun stretching. Daripada Melaka. Ya Allah, sakitnya pinggang abang ni. Sementara isteri dia tengah buatkan susu untuk Diana ni. Dan apabila semua budak-budak dah kembali okey, Diana ni pun tak menangis. Encik Baktia bersama atuk dan nenek masuk ke dalam masjid tu untuk menunaikan solat Isyak dan juga Maghrib. Dan waktu diorang menunaikan solat, sepanjang isteri Encik Baktia duduk kat dalam masjid tu, disebabkan isteri dia uzur pada masa tersebut, isteri dia rasa tak sedap hati. Anak-anak dia yang lain sedang berlari berkejaran, menyorok kat belakang tiang lah. Yalah, Masjid Pakar tu agak besar. Lepas tu main kejar-kejar. Isteri Encik Baktia ni dah kepenatan. Dia tak sanggup nak kejar budak ni. Bagi dia lantak lah korang nak main ke apa. Tetapi apa yang merunsingkan hati isteri Encik Baktia, daripada tadi dia rasa macam diperhatikan dekat masjid tu. Dia rasa seolah-olah ramai betul orang kat masjid. Padahal dalam masjid tu tak ada sesiapa pun melainkan ahli keluarga dia. Dan sedang anak-anak dia 2-3 orang bermain berkejaran di tepi pantai. Tiba di tepi pantai. Alah, aku dah teringat lirik lagu lah. Sewaktu isteri Encik Baktia sedang duduk di dalam masjid, sambil dia perhatikan anak-anak dia main kejar-kejar, suami dia tengah menunaikan solat, hati dia makin lama makin tak sedap. Rasa macam ada orang sedang perhatikan dia orang ni. So isteri dia pun meliar lah, tengoklah di sudut masjid belah sana, belah sini. Dan dekat salah satu sudut dalam masjid tu, isteri dia tiba-tiba ternampak ada satu susuk tubuh hitam yang sedang berdiri dan mempunyai ketinggian lebih tinggi daripada manusia biasa. Susuk tubuh ni sedang memerhatikan mereka. Bila dah ternampak susuk tubuh tu, isteri dia tak lengah masa, terus kejar anak-anak diorang dan bawa keluar daripada masjid tu sementara Encik Baktia menunaikan solat. Dan selepas saja Encik Baktia selesai menunaikan solat, sewaktu diorang keluar, lagi sekali yang mengejutkan, sebab Encik Baktia ingat lagi waktu dia sampai, hanya ada keluarga dia je dekat masjid tu. Selipar pun hanya ada selipar dia orang. Tetapi dari mana datangnya selipar banyak-banyak ni? Sebab sewaktu Encik Baktia nak cari selipar dia, dia nampak dekat pekarangan luar masjid tu bermacam-macam jenis selipar ada. Warna biru, warna merah. Dan selipar yang banyak-banyak ni dalam keadaan bertimbun. Jadi pada masa itulah Encik Baktia memandang isteri dia dan juga atuk dan nenek. Atuk Encik Baktia terus katakan, kemungkinan benda ni tak suka kita buat bising kat tempat dia. Tak apalah, kita doa kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala salah dan silap kita. Sebab masjid ni pun ada jin-jin Islam yang nak menunaikan solat. Kemungkinan kita ni mengganggu dia orang. Jadi Encik Baktia pun tak lengah masa, dia carilah selipar dia dekat dalam timbunan selipar yang banyak-banyak tu. Bila lepas dah jumpa apa semua, diorang pun meneruskan perjalanan.
Sewaktu dalam perjalanan tu, Encik Baktia pun bagi tahu isteri dia, semasa dia solat, dia boleh rasakan seakan-akan ada orang yang tengah solat di belakang dia. Dan setiap kali dia amin, Encik Baktia ni boleh dengar di telinga dia seakan-akan ada jemaah yang begitu ramai turut mengaminkan sewaktu dia solat. Dan bagi diri Encik Baktia sendiri, ini bukanlah pengalaman yang agak menyeramkan, tetapi lebih kepada mistik dan kemungkinan besar betul lah. Selain daripada kita yang menggunakan masjid, kemungkinan jin-jin Islam ni turut ada dekat situ. Dan disebabkan anak-anak dia main kejar, lari sana, lari sini, menjerit sana, menjerit sini, jam pun dah lambat dah. So adalah benda yang kita tak nampak, tak suka bila keluarga Encik Baktia datang dekat masjid tu buat bising, kemungkinan mereka tengah beribadah. So itulah pengalaman yang dialami oleh Encik Baktia semasa dia singgah untuk menunaikan solat di Masjid Pakar. Untuk diri Zal sendiri, ialah masjid ni kita tak boleh lah nak takut sangat kan. Kalau kita ternampak ada orang solat ke, kalau kita ternampak ada jemaah-jemaah ke, kemungkinan jemaah-jemaah tu merupakan jin-jin baik, jin-jin Islam. Sebab jarang lah kalau jin-jin yang jahat ni nak masuk masjid. Masjid tu rumah Allah, tempat yang suci, tempat yang dipelihara. Mesti geng puaka semua ada pengalaman yang sama macam mana yang dialami oleh Encik Baktia kan. Komen dekat bawah, tak reti-reti lagi. Amboi, marah pula. Sabar. So tak nak masa, kita teruskan dengan kisah yang terakhir, kisah yang ketiga. Dekat Terengganu pun ada juga yang menggunakan pelaris Kisah yang ketiga dan terakhir pada malam ni diceritakan oleh Encik Karim sewaktu mereka satu keluarga daripada Kuala Lumpur ingin pulang ke rumah bapa mertua Encik Karim yang terletak dekat daerah Setiu, Terengganu. Mereka bergerak daripada Kuala Lumpur seawal jam 3 petang dan sebaik saja sampai di daerah Cerating, anak lelaki Encik Karim terus cakap dekat Encik Karim, "Ayah, adik lapar lah ya. Ayah, boleh tak kita berhenti makan kat mana-mana ya?" Lalu Encik Karim pun katalah dekat anak lelaki dia, "Ya, ayah pun lapar. Tapi mana ada tempat makan dekat sini. Lagipun dah pukul berapa dah ni. Nantilah, kalau kita jumpa mana-mana kedai, nanti ayah berhenti." So anak dia pun reda duduk senyap dia dekat belakang, sementara bapa dia pergi mencari kedai makan yang buka. Daripada Cerating, diorang bergerak ke area Kertih. Daripada Kertih dah nak sampai ke area Pakar. Anak lelaki Encik Karim ni dah pelik dah. Seakan-akan bapa dia ni tak nak berhenti makan ke? Aku dah lapar dah ni. So waktu Encik Karim ni drive kereta dia, tiba-tiba Encik Karim ternampak ada satu kedai makan yang terletak kat tepi jalan. Walaupun kedai ni dah nampak usang sedikit, kedai yang diperbuat daripada kayu, dia macam warung lah. Tetapi apa yang menarik perhatian Encik Karim untuk berhenti singgah makan kat warung tepi jalan tu adalah disebabkan daripada jauh lagi Encik Karim nampak kedai yang tak seberapa ni terdapat begitu ramai pelanggan sampai beratur-beratur kat luar tu. Bagi diri Encik Karim, kalau kedai makan ramai orang macam ni, walaupun kedai ni nampak buruk, dah tentu-tentu masakan dia sedap. So Encik Karim pun berhentikan kereta dia kat tepi jalan. Encik Karim bersama ahli keluarga dia pergilah makan kat kedai tu. Tengah diorang makan-makan, tak tahu kenapa anak perempuan Encik Karim yang paling kecil ni daripada tadi menangis, tak henti-henti menangis. Sebaik saja diorang duduk masuk kat kedai makan tu, anak dia yang sepanjang perjalanan tak ada nangis, tak ada meragam, tiba-tiba meracau, menjerit-jerit, tak nak duduk dekat bini Encik Karim ni, tak nak duduk kat mak dia tau. So sampai ke Encik Karim ni kena pula dukung anak perempuan dia, tapi still menangis juga. Dan sepanjang perjalanan nak menuju ke Setiu tu, anak perempuan Encik Karim ni tak henti-henti menangis. Setiap kali isteri Encik Karim nak ambil dia, sebabkan Encik Karim tengah memandu, dia tak nak, dia nak duduk kat Encik Karim je. Kalau dia duduk kat isteri Encik Karim, hui, meraung macam histeria tu. So Encik Karim dah pelik dah, tapi dia tak fikir apalah. Kemungkinan anak dia ni ngantuk ke, penat ke, biasalah budak kecil kan, ada masa meragam, ada masa tak. So bila dah sampai je dekat rumah pak dan mak mertua Encik Karim ni,
situasi dia masih sama lagi. Anak perempuan Encik Karim ni memang tak nak langsung dengan ibu dia. Setiap kali ibu dia cuba nak dukung, cuba nak pujuk, memang dia akan menangis. Dan apabila keadaan dah pelik macam tu, Encik Karim cuba mendapatkan jawapan. Dan malam kedua, barulah Encik Karim tahu kenapa yang anak perempuan dia setiap kali isteri dia nak dukung, setiap kali nak kasih susu, anak perempuan dia akan menangis. Disebabkan sewaktu malam kedua tu, Encik Karim terjaga daripada tidur dia lebih kurang pukul 1 pagi. Encik Karim pergi ke tandas dan sebaik saja Encik Karim keluar daripada tandas, dia tengok isteri dia yang sedang baring dekat atas katil. Alangkah terkejutnya Encik Karim sebab dia nampak wajah isteri dia putih melepak macam opera Cina. Encik Karim kata kan, tak tahulah, setahu dia waktu nak tidur tadi, isteri dia tak ada berpakai apa-apa bedak. Tapi muka isteri dia dalam keadaan yang menakutkan. Muka yang berwarna putih macam opera Cina dengan lidah yang terjelir keluar dan dia boleh nampak mata isteri dia. Walaupun isteri dia sedang tidur, tetapi Encik Karim boleh nampak yang mata isteri dia terbuka dengan luas. Dan bila Encik Karim dah nampak wajah yang menakutkan tu, Encik Karim pun terus tutup mata dia dan tak buang masa Encik Karim membacakan beberapa ayat Al-Quran, ayat Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi. Dan lepas dah habis baca, Encik Karim buka balik mata dia. Alhamdulillah, wajah isteri dia kembali seperti asal. Kemungkinan dalam hati Encik Karim, anak dia menangis disebabkan anak perempuan dia pun nampak wajah yang sama yang macam mana Encik Karim nampak tadi. Patutlah menangis. Sebab bagi diri Encik Karim pun pada masa tu, dia rasa nak nangis juga. Sebab takut sangat tengok wajah isteri kau putih, lidah terjelir apa semua. Dan keesokan paginya, Encik Karim pun berjumpalah bapa mertua dia. Encik Karim ceritakan segala apa yang dia alami pada malam tu. Dan bapa mertua Encik Karim pun tak lengah masa, teruslah cuba merawat anak perempuan dia, iaitu isteri Encik Karim ni. Dan lepas dah dirawat, diceritakan oleh bapa mertua Encik Karim, kemungkinan besar ada benda yang ikut korang balik dekat rumah ni. Tetapi Alhamdulillah, benda tu hanya menyinggah. Menurut bapa mertua Encik Karim, benda yang ikut orang balik ni merupakan pelaris, guys. Dan bila Encik Karim terdengar pelaris, ini mesti ada kena-mengena dengan kedai makan yang diorang benti semalam. Kedai yang begitu ramai orang. Mesti kedai tu gunakan pelaris. Dan tempias pelaris tu telah melekat dekat isteri aku. Patutlah wajah isteri aku berubah. Nasib baiklah Encik Karim bertindak dengan cepat. Dan memang betul pun, guys. Apabila isteri Encik Karim telah dirawat, anak perempuan dia kembali seperti biasa. Nak je dengan mak dia, tak ada pun menangis. Dan itu merupakan pengalaman dan juga pengajaran buat diri Encik Karim sendiri. Korang yang mana nak pergi kedai makan, sebelum makan ataupun sebelum masuk kat dalam kedai tu, bacalah apa-apa ayat pelindung yang korang tahu. Sebab kalau korang sangka ilmu pelaris tidak akan mengapa-ngapakan diri korang, tetapi bagi diri Encik Karim sendiri, apabila tempias pelaris telah melekat dekat isteri dia pada masa tu, Allahu Akbar, itu merupakan pengalaman yang cukup menginsafkan dan membuat Encik Karim lebih berhati-hati, guys. Jadi itulah saja, guys, kisah untuk malam ni. 3 kisah seram yang dialami di negeri Terengganu. Korang ada pengalaman seram ataupun tempat-tempat seram yang berada kat negeri Terengganu yang korang nak kongsikan? Komen dekat bawah. Zam nak dengar sendiri pengalaman seram yang korang alami pula. Kemungkinan lagi seram daripada 3 kisah yang Zaf kongsikan pada malam ni. Jadi kalau korang suka, macam biasa kita tak habis lagi siri Jelajah Puaka Satu Malaysia. Komen negeri mana pula lepas ni. Dan jangan lupa kalau korang kekal ceria terhibur, tekan button subscribe, tekan button like
Dan jangan lupa share video ni supaya lebih ramai lagi game poker yang tahu. Dan lagi sekali aku ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk 20,000 subscriber. Luaskan kuasamu game poker. Dan Zaf berdoa kepada Allah SWT semoga kita semua dirahmati dan dilindungi. Amin ya rabbal alamin, dunia dan juga akhirat. Kalau korang tak suka, korang tekan je button dislike. Komen je apa yang boleh. Zaf akan ambil segala yang positif, yang negatif Zaf buang jauh-jauh. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam poker yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye.